Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi, dalam video kali ini, cikgu akan menerangkan maksud gaya bahasa yang pernah kita pelajari semasa kita belajar Komsas. Beberapa gaya bahasa yang sering kita dengar ialah anafora, responsi, epifora, simplok, simili, hyperbola, sinkop, metafora, personifikasi, repetisi, inversi, imej alam, hybrid, bahasa-bahasa asing dan juga peribahasa. Apakah maksud bagi setiap gaya bahasa ini? Jadi, mari kita sama-sama melihat maksud bagi setiap gaya bahasa yang disebut tadi. Yang pertama ialah anafora. Anafora bermaksud pengulangan kata pada awal baris secara berurutan dalam rangkap. Cuba perhatikan contoh. Di sekitarku peristiwa. Di sekitarku topeng. Perkataan yang berulang di sini ialah di sekitarku, di mana perkataan itu berada di awal baris. Seterusnya ialah responsi. Responsi bermaksud pengulangan kata di tengah-tengah ayat. Contohnya, lafaz penuh duka, ucapan penuh kata-kata. Perkataan penuh berulang dalam baris-baris puisi yang berada di tengah-tengah ayat. Jadi, ianya dikenali sebagai responsi. Seterusnya ialah epifora. Epifora bermaksud pengulangan kata pada akhir baris-baris puisi. Contohnya, yang tua mati, yang muda mati. Jadi perkataan yang berulang di sini ialah mati, di mana ia berada di akhir baris-baris puisi. Simplok. Simplok bermaksud pengulangan kata pada awal dan akhir baris yang sama. Cuba perhatikan contoh, sayang 1000 kali sayang. Jadi perkataan sayang berulang di mana ianya berada di awal dan akhir baris. Repetisi. Repetisi bermaksud bunyi perkataan atau rangkaian kata yang diulang dalam bahagian-bahagian tertentu sesebuah sajak dan tempat letak pengulangan ini selalunya tidak tetap. Contohnya, marilah kita sambut pahlawan kita. Marilah kita sambut idola kita. Marilah kita sambut putera bangsa. Jadi perkataan kita berulang beberapa kali di mana tempat letaknya tidak tetap. Gaya bahasa yang seterusnya ialah simili. Simili ialah membandingkan sesuatu keadaan, peristiwa, benda dengan benda yang lain. Setiap perbandingan diikuti dengan kata-kata seperti, sebagai, laksana, umpama, macam, ibarat ataupun bab. Contohnya, pintu ini keras seperti batu. Perkataan yang digunakan membandingkan pintu yang keras seperti batu. Perkataan seperti digunakan dalam ayat ini. Ia dikenali sebagai simili. Gaya bahasa berikutnya, hyperbola. Hyperbola ialah penggunaan perkataan berlebih-lebihan ataupun dipanggil unsur yang melampau. Contohnya, kita titis air mata darah. Air mata darah merupakan hyperbola kerana tidak mungkin air mata akan menjadi darah. Okey, perkataan atau gaya bahasa yang berikutnya ialah sinkop. Sinkop bermaksud singkatan kata. Okey, contohnya aku digunakan ku. Okey, aku merupakan kata yang lengkap atau penuh, manakala ku adalah singkatan daripada aku. Okey, contoh lain tidak digunakan tak, hendak hanya ditulis sebagai nak. Jadi itu adalah sinkop. Gaya bahasa yang berikutnya ialah metafora, bermaksud perbandingan yang menggunakan unsur konkret. Unsur konkret ni maksudnya yang boleh dihitung dengan unsur abstrak.
Unsur abstrak maksudnya tidak boleh dihitung. Cuba tengok perkataan ataupun contoh bagi metafora, iaitu perahu duka. Okay, perahu ialah unsur konkret. Okay, jadi kita boleh hitung perahu. Manakala duka adalah unsur abstrak. Duka kita tak boleh hitung. Jadi gabungan dua perkataan ini dikenali sebagai metafora. Tengok contoh yang kedua pun sama. Ladang kesabaran. Ladang adalah unsur konkret, manakala kesabaran ialah unsur abstrak. Jadi gabungan dua perkataan ini kita kenali sebagai gaya bahasa metafora. Seterusnya, personifikasi. Okay, personifikasi bermaksud memberi sifat manusia kepada objek atau konsep tertentu. Cuba kita lihat contoh. Daun nyiur melambai-lambai. Melambai-lambai adalah perbuatan atau sifat manusia. Jadi dalam perkataan dalam ayat ini diletakkan melambai-lambai ini kepada daun nyiur. Jadi ini dikenali sebagai personifikasi. Paradoks bermaksud penyusunan kata yang memberi gambaran bertentangan dengan kenyataan. Okey, contohnya, kakiku berlari, badanku tak bergerak. Apa yang dikatakan bertentangan di sini, tidak mungkin kaki berlari tetapi badan tidak bergerak. Okey, seterusnya, inversi. Inversi ialah pembalikan kata, frasa atau rangkai kata dalam ayat yang disengajakan oleh pengarang sehingga terlihat penyimpangan daripada kelaziman tata bahasa. Contohnya, telah tumpah air mata. Sepatutnya, air mata telah tumpah. Gaya bahasa yang seterusnya ialah imej alam. Imej alam merupakan perkataan yang menunjukkan unsur-unsur alam. Okay, contohnya digunakan ladang, sungai, gunung dan sebagainya. Seterusnya, hybrid. Hybrid ialah penyatuan dua kata menjadi satu kata. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab merupakan penyatuan daripada perkataan tanggung dan jawab. Jadi, ini dikenali sebagai hybrid. Okay, bahasa asing. Contoh bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Istana, bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa Melayu merupakan bahasa asing. Okay, contohnya senior. Senior merupakan bahasa Inggeris. Beradu. Beradu merupakan bahasa Istana. Gaya bahasa yang terakhir ialah peribahasa. Peribahasa maksudnya penggunaan peribahasa dalam sesuatu karya. Contoh peribahasa, air dicincang tidak akan putus. Buta hati dan sebagainya. Ada banyak peribahasa. Okay, jadi penggunaan peribahasa dalam sesuatu karya dikenali sebagai gaya bahasa peribahasa. Jadi itulah sahaja penerangan berkenaan maksud gaya bahasa hari ini. Okay, diharap semua murid dapat memahami dan menggunakan serta mengenali gaya bahasa semasa kita mengkaji karya-karya sastra. Terima kasih.